Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi di atas pengenalan tersebut. Pada petang ini saya akan membentangkan satu topik yang menarik dan tidak kurang signifikannya, dan khususnya dalam bidang hubungan antarabangsa, juga pada disiplin akademik lain secara amnya. Perkongsian saya pada petang ini adalah berdasarkan kajian atau penyelidikan saya yang bertajuk Aktor dan Actorness dalam Amalan Paradiplomasi Global, satu sorotan atau satu kajian literature. Terlebih dulu ingin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izni Hezri Muhammad Yusof, pelajar ataupun calon PhD semester 2 di bawah seliaan Dr. Rizal Zamani dan juga Madam ataupun Puan Diana Peters. Juga di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada pihak penganjur kerana sudi memberi peluang kepada saya berkongsi sedikit sebanyak dapatan kajian ini kepada warga akademik dan juga rakan sejawat sekalian. Okey, pembentangan ini telah disusun kepada beberapa bahagian utama. Ya. Pada beberapa bahagian utama uh, iaitu bahagian pengenalan, sorotan literature, dapatan dan perbincangan, juga bahagian kesimpulan. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dipaparkan di skrin pada ketika ini telah melambangkan di overview ataupun general idea apakah yang dimaksudkan, digambarkan dengan aktiviti paradiplomasi. Secara umumnya, Carnegie's pada 2010 mentakrifkan paradiplomasi sebagai subnational government's involvement in international relation through the establishment of formal and informal, bilateral and multilateral contacts with foreign public or private entities with a purpose to promote socio-economic, political, cultural, or environmental issues, as well as any other foreign dimension of their own constitutional competence. Ya, ini adalah apa yang telah ditakrifkan oleh Carnegie's pada 2010. Okey, faktor globalisasi serta kesediaan kerajaan pusat untuk lebih fleksibel dengan mengagihkan mandat antarabangsa kepada aktor subnasional di bawahnya menjadikan amalan paradiplomasi sebagai satu pendekatan yang semakin dominan. Friedman dalam bukunya menghujahkan bagaimana globalisasi merupakan agent of change yang menggerakkan integrasi global secara dinamik. Dia berkata, people have more power than ever to go global as an individuals. Okay. Kenyataan ini adalah penting kerana dalam konteks hubungan antarabangsa. Pernyataan Friedman ini boleh dijadikan asas justifikasi mengapa menurut Tavares pada 2016 bahawa status quo hubungan antarabangsa sudah tidak lagi dimonopoli oleh aktor negara pusat atau central government, dan sebaliknya kemunculan aktor-aktor subnational seperti bandaraya metropolitan dan negeri ataupun state mula memainkan peranan signifikan dalam arena antarabangsa. Berikut adalah imbasan kepada permasalahan kajian yang telah saya laksanakan ialah, okey, faktor globalisasi yang menjurus kepada bercambahnya aktiviti wilayahan atau regional antara entiti subnasional seperti negeri, wilayah autonomi, provinsi, perbandaran, malahan aktiviti komersial seperti MNC dan juga NGO, khususnya pada awal abad ke-21, sebab adalah satu isyarat bahawa terdapat peralihan nilai keantarbangsaan ataupun internationalness dalam struktur domestik. Oleh ia juga ditambah oleh pendekatan pragmatik yang diambil oleh setengah kerajaan pusat dan entiti di bawahnya untuk bersama-sama menjayakan atau merancangkan aktiviti bilateralism ataupun multilateralism dengan menjadikan amalan paradiplomasi sebagai inisiatif sokongan yang begitu efektif. Walau demikian, wujud kekangan domestik, walaupun wujud
kekangan domestik dalam bentuk bidang kuasa ataupun perundangan ataupun status kedaulatan dan isu keabsahan. Namun begitu aktiviti paradiplomasi ini tetap berlangsung selaras dengan beberapa faktor domestik dan luaran serta kewujudan saluran-saluran diplomatik yang berperingkat. Oleh itu, satu tinjauan atau satu kajian berdasarkan literatur lepas adalah perlu untuk mengenal pasti variasi aktor-aktor yang terlibat serta pertimbangan dalam melaksanakan aktiviti paradiplomasi, dan ia secara tidak langsung juga merujuk pada faktor actorness sebagai elemen penting atau signifikan yang perlu diberi perhatian. Saya imbas sedikit tentang metodologi yang saya gunakan untuk kajian ini adalah kajian ini adalah berbentuk kualitatif dengan menggunakan kaedah sorotan literatur. Metod sorotan literatur ini adalah signifikan atau juga penting dalam sebarang bentuk penyelidikan, meliputi semua fasa penyelidikan. Selain itu pada 2019, Raju dan Pang pada 2021 berhujah bagaimana ianya, iaitu metod sorotan literatur ini adalah merupakan asas kepada semua metod penyelidikan. Novialdi et al. Pada 2021, Liu dan Song pula pada 2020 pula mengaplikasikan metod sorotan literatur ini dalam penyelidikan berkaitan amalan paradiplomasi. Saya beralih kepada sorotan literatur atau isi kepada penyelidikan ini setelah bagikan kepada beberapa subsection ya. Salah satunya definisi, konsep, teori dan kajian kes. Okey, apakah paradiplomasi dari segi definisinya? Okay, Crickman pada 2018 memetik tafsiran Aldecoa dan Keating pada tahun 1999 yang merujuk bahawa terma paradiplomasi adalah merujuk pada polisi luar kerajaan bukan berpusat atau non-central government. Butler pula pada tahun 1961 melihat konsep paradiplomasi sebagai the exercise of personal and parallel diplomacy, complementing or competing with the regular foreign policy of the government. Kataan para di sini could also refer to a near or resembling of diplomacy. Bagaimana kita mengatakan bahawa paramilitary mungkin aplikasinya sama dalam konteks terma paradiplomasi. Saldatos pula pada tahun 1990 mendefinisikan ia sebagai aktiviti antarabangsa secara langsung oleh aktor subnational dengan tujuan untuk menyokong, melengkapi, mengubah, menuruti dan juga mencabar diplomasi kerajaan atau negara. Wolf menambah foreign policy capacity of sub-state entities, their participation independent of their metropolitan state in the international arena in pursuit of their own specific international interest sebagai terma ataupun definisi kepada konsep paradiplomasi. Dalam perspektif teoretikal, terdapat beberapa sarjana yang cuba untuk menghujahkan teori ataupun teori yang digunakan dalam konsep paradiplomasi. Antaranya Andre Lecours, Liu dan Song, Butler, Ali Maksud dan Suwardono dan juga Kaminsky. Sebagai contoh Andre Lecours 2002, Liu dan Song 2020 dan juga Butler pada 2008 masing-masing bersetuju bahawa wujud kelompangan dalam aplikasi teori yang berupaya untuk mendasari kajian konsep paradiplomasi. Itu adalah hujah mereka. Namun Suwardono dan Ali Maksum pada 2020 mereka melihat pengaplikasian teori hubungan antarabangsa realis dan juga konstruktivis adalah mampu untuk menerangkan konsep paradiplomasi dengan lebih mudah. Bagi Kaminsky pula, aktiviti paradiplomasi wilayah-wilayah China, kita tahu China adalah negara yang autokratik. Beliau menghujahkan bahawa ianya adalah seiring dengan pendekatan realis yang mengambil kira bagaimana ianya mendapat galakan Beijing dan perlu selari dengan polisi luar kerajaan pusat Republik China. Okey, antara metod yang paling gemar digunakan oleh sarjana adalah metod kajian kes untuk mengkaji tentang amalan paradiplomasi, dan mereka telah membagikannya kepada kajian kes kepada negara-negara sistem persekutuan dan juga negara-negara sistem unitary ataupun sistem kesatuan. Sebagai contoh, terdapat 3 negara persekutuan
yang telah dijadikan sebagai daripada kajian kes oleh mereka ialah seperti negara India, Belgium dan Brazil. Kita ambil negara India uh, pertama kita ambil negara India ya. Dalam konteks kerajaan persekutuan, Chal et al. 2020, Tewari 2017, Chandraja 2014, Jacob 2016 dan juga Baiwalek telah mengenal pasti peningkatan trend paradiplomasi aktor-aktor subunit di India adalah disumbangkan oleh dasar yang dikenalkan oleh Perdana Menteri India iaitu Perdana Menteri Narendra Modi selepas beliau memenangi pilihan raya pada tahun 2014. Kita tahu bahawa Perdana Menteri Narendra Modi merupakan Chief Minister bagi wilayah atau negeri Gujarat India ya, yang terkenal dengan amalan paradiplomasinya. Okey, bagi negara Belgium pula, Fitzgerald pada 2019 merujuk Belgium sebagai contoh negara terawal yang memperuntukkan bidang kuasa hal ehwal antarabangsa kepada tiga wilayah, iaitu Wallonia, Flanders dan juga Brussels dalam pindaan artikel 167 Perlembagaan 1993. Fitzgerald juga mengambil contoh actors di India tu, atau the Sao Paulo in the World National Relation Plan telah digubal di Brazil, di Brazil pada tahun 2012 yang bertemakan Sao Paulo State a Global Player. Pendekatan ini dihujah oleh Fitzgerald adalah cukup pragmatik dan juga ia telah dilakukan oleh Milani dari Barrow pada 2019 yang melihat bagaimana pendekatan paradiplomasi bandar-bandar besar di Brazil telah berjaya direalisasikan melalui strategi pengurusan antarabangsa yang berkoordinasi tanpa langsung mencabar polisi luar daripada kerajaan pusat. Kita beralih pada sistem unitary pula. Saya melihat begitu banyak kajian yang telah dibuat oleh rakan-rakan kita daripada negara jiran Indonesia tentang amalan paradiplomasi di Republik tersebut. Antara sarjana yang dominan dalam kajian ini adalah seperti Dr. Mukti sendiri, Surwantono dengan Ali Maksum, Saraswati dan Rashmati dan Dewi. Okey. Pada tahun 2020, Surwanto dan Ali Maksum telah memberi penekanan bahawa amalan paradiplomasi Republik Indonesia masih didominasi oleh kerajaan pusat atau central government berbanding dengan kerajaan tempatan atau Pemda yang terpaksa berdepan dengan beberapa tangan ataupun cabaran birokratik ya. Dr. Mukti pada 2018 mengenal pasti faktor institusi paradiplomasi yang kecil atau faktor perundangan dan faktor kepimpinan yang tidak memiliki pengaruh soft power telah mengengkang potensi paradiplomasi wilayah autonomi Aceh. Saraswati pada 2021, Rashmawati dan Dewi pada 2021 menunjukkan bahawa wujud kerjasama langsung antara pentadbiran wilayah Kalimantan Utara atau Kaltara dengan negeri Sabah melalui dialog tahunan, pembinaan infrastruktur seperti jalan raya penghubung serta pembangunan kawasan sempadan. Salah satu lagi contoh ya, negara yang mengamalkan sistem unitary ya, negara Korea. Dalam kajian Dr. Mukti et al. Pada tahun 2020, beliau menekankan bahawa wujud konsep kongsi kedaulatan atau shared sovereignty sebagai pendekatan yang telah digunakan oleh kerajaan Korea untuk mengagihkan tanggungjawab atau wewenang dalam kebajikan awam, kesihatan, promosi industri, perdagangan pertanian, pendidikan dan juga segala bentuk pelaburan dalam dan luar diserahkan kepada pemerintah wilayah atau region. Okey, apa yang kita dapat lihat di situ? Chandra Raja telah menghujahkan bahawa aktor-aktor subnasional dalam sistem persekutuan sebenarnya mempunyai sedikit kelebihan atau advantage untuk melaksanakan aktiviti paradiplomasi berbanding rakan sejawat mereka di dalam sistem persatuan. Walaupun Chandra Raja tidak menyebut atau tidak memberi sebarang justifikasi, tapi saya melihat apa yang disebut oleh Tewari pada 2016 bahawa beliau menghujahkan bahawa struktur demokrasi kebanyakan negara-negara persekutuan dilihat sebagai pemangkin yang menggalakkan amalan tersebut. Mungkin hujah ini perlu diambil perhatian ya. Okey, bagaimana pula keamalan paradiplomasi bagi negara-negara kuasai state seperti Taiwan? Okey. Pashtinka pada 2017 telah memberi gambaran bahawa
keunikan polisi luar di Taiwan dilaksanakan melalui pendekatan kuasai diplomatik dan paradiplomatik. Ini dilakukan dengan hubungan tidak formal melalui pendekatan paradiplomatik diaplikasikan Taiwan ke atas negara-negara yang tidak mengiktiraf status kedaulatan Taiwan. Melalui pendekatan ini, kerajaan Taiwan telah membuka pejabat tidak rasmi iaitu Taipei Economic dan Cultural Office bagi memberi peluang kepada Taiwan, kepada negara Taiwan untuk menjalankan aktiviti antarabangsa tanpa menjejaskan hubungan dengan negara hos China. Salah satu aktor paradiplomasi yang penting selain daripada aktor-aktor yang disebutkan di atas adalah aktor bandaraya atau municipality. Terdapat dua medium ataupun kerjasama yang dijalankan oleh aktor bandaraya melalui medium bilateral atau juga medium multilateral. Melalui bilateral, kucaran dan persetujuan merujuk pada soft power diplomasi melalui hubungan perseorangan sebagai kunci kepada hubungan bandar pelabuhan Vladivostok, Rusia dan juga bandaraya Kota Kinabalu Sabah. Ini adalah salah satu contoh program twinning ataupun sister cities yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ataupun pemerintah Vladivostok, Rusia dan juga bandaraya Kota Kinabalu Sabah. Melalui medium multilateral, Janquera pada 2021 merujuk pada Mercosur Advisory Forum of Municipalities, States and Provinces and Department FCCR sebagai satu platform atau platform representasi aktor subnasional termasuk bandaraya dalam negara-negara Mercosur. Teruji pula pada 2007 menguraikan bagaimana United Cities and Local Government UCLG lebih memberi fokus kepada isu dan konflik persekitaran berbanding mekanisme twinning atau sister city yang lebih luas yang dijalankan secara bilateral. Berikut adalah network-network bagi municipality dalam usaha mereka untuk melaksanakan amalan paradiplomasi yang kita lihat di sini. Ada Sister City International, CityNet, dan kita lihat juga ada beberapa network lain seperti UCLG, Global Islay dan juga C40 Cities. Okey, selain aktor di atas, saya telah sebutkan tadi bahawa terdapat aktor seperti aktor non-state seperti aktor MNC dan juga NGO. Multinational corporation adalah non-state actor yang bersifat komersial. Hope Ruel pada 2013 menyifatkan matlamat utama diplomasi di kalangan MNC adalah untuk memantapkan hubungan jangka panjang serta mewujudkan keabsahan di dalam persekitaran perniagaan asing. Walau demikian, pada 2017, Ruel mengakui tiadanya kajian yang memfokuskan secara khusus amalan diplomasi di kalangan MNC dalam konteks mekanisme yang diaplikasikan. Dr. Mukti pula pada 2013 melihat cabaran yang mendepani aktor komersial seperti MNC adalah private foreign policy yang cuba diketengahkan oleh mereka. Ada kalanya yang bertentangan dengan dasar atau nilai sesebuah negara. Ini adalah cabaran yang dihujahkan oleh Dr. Mukti. Dan aktor yang terakhir adalah aktor NGO, Non-Government Association. Peranan badan bukan kerajaan NGO sebagai salah satu aktor subnational bukan negara yang signifikan dalam amalan paradiplomasi disentuh oleh Utomo pada 2019. Beliau merujuk kepada Persatuan atau Confederation of Independent Football Association atau CONIFA sebagai salah satu medium representasi bagi aktor-aktor minoriti seperti warga tiada negara de facto atau stateless group, golongan ditindas dan sebahagian daripada wakil negara yang tidak diiktiraf pertubuhan bersifat antarabangsa FIFA. Walau bagaimanapun, Utomo menganjurkan inisiatif CONIFA ini lebih berorientasikan sukan bola sepak dan ia bersifat political. Maksudnya dia hanya purely sport. Dia tiada sebarang implikasi politik. Okey. Berikut adalah beberapa dapatan dalam kajian ini. Okey, mengambil kira kepentingan aktor subnational masih selari dengan polisi luar kerajaan pusat. Rajah di sini
adalah merujuk kepada amalan paradiplomasi dalam kerangka polisi luar dan amalan diplomasi kerajaan pusat. Walau demikian, aktiviti paradiplomasi juga boleh bermotivasikan usaha ke arah self-determination bagi setengah aktor subwilayah. Ia juga digelar sebagai proto-diplomasi. Okey, juga saya telah dapati bahawa saya telah menyimpulkan bahawa terdapat 4 aktor paradiplomasi, iaitu aktor negeri wilayah, aktor bandaraya atau syarikat multinasional MNC dan juga organisasi bukan kerajaan. Dan kita imbas kembali bagaimana konsep paradiplomasi secara eksklusif merujuk kepada aktiviti antarabangsa yang diamalkan oleh aktor-aktor subnasional selain daripada kerajaan pusat, yang turut merujuk kepada aktor-aktor kerajaan, selain merujuk kepada aktor kerajaan dan bukan kerajaan. Turut meliputi aktor bukan kerajaan yang bersifat komersial dan bukan komersial adalah seperti syarikat multinasional MNC dan juga pertubuhan bukan kerajaan NGO. Dan berikut adalah beberapa pertimbangan utama kenapa amalan paradiplomasi ini diamalkan oleh aktor-aktor tersebut. Para pengkaji telah mengenal pasti beberapa pertimbangan utama. Antaranya adalah salah satunya adalah pertimbangan ekonomi. Dan keduanya adalah pengurusan sepadan, dan Saldatos pada 1990 menyenaraikan beberapa pendekatan lain atau pertimbangan lain yang mendorong pada amalan paradiplomasi, iaitu personaliti pemimpin, latar sejarah dan budaya, sosiopolitik, kedudukan geografi yang strategik, sokongan di kalangan aktor subunit dan juga pertimbangan atau faktor perundangan. Dan di sini saya sediakan sedikit visual untuk memudahkan lagi kita memahami bagaimanakah para sarjana membahagikan pertimbangan-pertimbangan ini. Dan kita melihat Karnia sana, Karnia pada 2019 lihat ia sebagai satu pertimbangan ekonomi, politik dan budaya. Ya. Okey. Saya juga telah menyimpulkan bahawa elemen activeness adalah penting untuk dikaitkan dengan pertimbangan atau pertimbangan amalan paradiplomasi. Activeness di sini adalah satu terma yang dirujuk dalam neraca akademik sebagai capacity to behave actively and deliberately in relation to other actors in the international system. Saya juga melihat bagaimana menurut Matches dan Wonderlic pada 2017 terdapat tiga komponen utama dalam elemen atau elemen utama yang wujud pada konsep activeness, iaitu institusi, pengiktirafan dan juga identiti dalam kotak merah, terlihat dalam kotak merah itu. Dan ini saya kaitkan dengan pertimbangan yang telah disenaraikan oleh Soldatos pada tahun 1990. Dan saya lihat di situ ada satu hubungan, satu pertalian. Saya melihat ada beberapa elemen yang tally dengan antara hujah Soldatos dan juga elemen Captainess yang menurut Matches dan juga Wonderlic. Ia juga merujuk kepada bagaimana elemen atau faktor activeness ini memainkan peranan signifikan tentang sejauh mana amalan paradiplomasi dipraktikkan dengan lebih efektif. Oleh itu saya telah menyimpulkan bahawa konsep activeness ini melalui maksud capacity dan menggambarkan bagaimana ianya sesuatu yang boleh diukur dan mempunyai nilai yang dinamik. Seperti mana yang telah dihujahkan oleh Bradberg dan Reinhardt pada 2013. Kerana mereka mengakui bahawa kajian-kajian lepas cenderung untuk mengaitkan more activeness dengan more effectiveness, meaning terdapat satu nilai dalam elemen activeness itu, mana yang boleh berubah-ubah, mana more activeness, more effectiveness dalam konsep keantarabangsaan itu sendiri. Okey, akhir sekali saya telah menyimpulkan bahawa paradiplomasi merujuk pada kapasiti sebuah entiti subnasional untuk menjalankan hubungan antarabangsa untuk kepentingan kediri yang sering dengan amalan diplomasi kerajaan pusat. Saya juga telah menyimpulkan bahawa entiti subnasional dalam amalan paradiplomasi bukan sahaja merujuk pada aktor berstatus kerajaan, iaitu negeri, wilayah,
perbandaran. Malah aktor bukan kerajaan yang bersifat komersial dan bukan komersial seperti aktor syarikat multinasional MNC dan juga bukan kerajaan NGO. Bagi pertimbangan para diplomasi pula, faktor globalisasi yang dijana oleh perkembangan komunikasi ada merupakan sebagai penyumbang utama kepada hubungan diplomatik yang bersifat mikro, khususnya dalam aspek sosio-ekonomi dan pengurusan sepadan. Ini adalah merujuk pada pertimbangan para diplomasi yang saya sebutkan sebelum ini. Dan juga bagi elemen actedness, saya telah menyimpulkan bahawa elemen actedness merupakan satu kriteria penting untuk mengukur sejauh mana sebuah entiti subnational uh, di kerajaan atau komersial memiliki kapasiti antarabangsa dengan menilai tahap kebebasan atau autonomi serta pengiktirafan antarabangsa. Berikut adalah rujukan yang telah saya gunakan untuk kajian ini. Ya. Dan akhir kata, saya ucapkan setinggi terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan masa pada petang ini untuk mendengar pembentangan saya ini. Dan ini kembali kepada Puan Pengerusi untuk agenda seterusnya. Terima kasih.